بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Menuntut ilmu satu kewajiban, adalah menjadi satu kewajiban kepada seluruh umat Islam mempelajari ilmu agama dengan bersungguh-sungguh sehingga mereka benar-benar faqih. Faqih maksudnya faham. Kemudian wajib pula bagi mereka menyebarkannya. Pada faham, kena habaq kat orang. Dengan dulu ngaji simpan seorang, kena habaq kat bini dia. Kalau bini dia tak main mengaji, kena habaq kat lelaki dia, kena habaq kat orang lain sama. Mereka perlu tolong menolong dalam menyampaikan ilmu dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi kita main mengaji di surau, esok kita kerja di pejabat, boleh kita habaq ke kawan pejabat kita, boleh kita bersembang setakat mana kita boleh habaq ke orang. Dan sebagai salah satu rintisan jalan untuk mendapatkan ilmu ialah dengan mendapatkan diri ke dalam majlis ilmu. Kenapa mengaji? Kan boleh buka internet saja. Tak reti buka internet lah. Internet macam-macam ada. Ada betul, ada tak betul. Jadi mesti kena pergi mengadap, kena pergi bersila, kena pergi duduk dalam majlis ilmu. Sama ada kita duduk tu secara harian atau mingguan, mengaji hari-hari ataupun seminggu sekali. Dia tak sebut bulanan, bulanan lambat tapi kita kuliah bulanan. Mesti kalau boleh tu hari-hari lah, setiap hari di masjid atau di rumah, dengan membaca kitab-kitab ilmu tauhid, fiqh, hadis dan sirah an-nabawiyah. Sirah ini maksudnya sejarah, riwayat hidup Rasulullah SAW, namanya sirah an-nabawiyah. Dan seseorang itu juga perlu tolong menolong secara bersungguh-sungguh dengan penuh ikhlas di dalam mencetak kitab-kitab yang bermanfaat bagi membolehkan seseorang muslim memahami urusan agamanya. Ini kita orang Malaysia kalah. Kalau bab cetak buku ni Indonesia lah yang paling laju, sebab dia ayat dia berjuta, cetak ada pasaran dia yang lebih. Kita orang Malaysia ni kurang sikit kita membaca, macam dengan orang Arab, dengan orang negara lain. Jadi tak sampai kita pandai cetak buku-buku yang bermanfaat. Kalau cetak buku bermanfaat pun boleh tentu habis cepat. Para alim ulama dan khatib masjid pula hendaklah mengajar kepada umat Islam tentang urusan agama mereka. Orang yang ada ilmu dia kena mengajar. Untuk khatib dia bukan tekat baca khutbah, tapi kalau boleh dia ada kuliah mingguan untuk ahli jemaah dia. Tekat mana boleh. Sebahagian masjid Tok khatib tak mengajar langsung. Dia kata aku tak reti, aku bukan bidang agama, dia pun angkat jadi tu imam dengan khatib. Aku baca khutbah majlis agama, tu pun sangkut-sangkut pikul lain, dia tak mahu nak mengajar. Kalau dia tak mampu mengajar, dia cari orang lain tolong mengajar. Jangan dia tak mengajar, orang lain pun tak mengajar, akhirnya majlis ilmu tak ada. Rasulullah SAW bagi amaran, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Akhirat esok masjid nampak mewah tapi kosong daripada petunjuk. Kharab, runtuh petunjuk. Masjid canggih, orang mengaji tak ada, orang mengajar tak ada. Kalau ada orang mengajar, orang mengaji tak ramai. Dia ustaz ada masjid yang canggih-canggih, tapi bila ustaz main mengajar, tiang banyak pada orang. Ada tempat-tempat tu, tapi boleh gagah lah pekan, pergi kampung
Saya pernah pergi ceramah satu kampung tu, dia tulis di papan kenyataan, duit masjid hanya digunakan untuk mesyuarat tahunan makan mi. Lepas tu tak ada tu, aktiviti mingguan tak ada, bulanan pun tak ada, tahunan pun tak ada. Yang ada mesyuarat setahun sekali. Jadi duit dia ada kutip akan jemaah tu, tabung masjid dapatlah sikit lah, saya tak mana guna setahun sekali tu. Jadi ada orang tu susah payah, dia kata masjid kita tak ada aktiviti apa langsung, yang ada main-main Jumaat balik. Jemaah ada 3 orang lah, kita try buat pecah rekod, kita try buat ceramah sekali. Lepas panggil saya pergi ceramah, saya tanya aktiviti di sini siapa orang mengajar? Tak ada siapa orang mengajar. Mingguan tak ada, bulanan tak ada. Ni cara ustaz pertama main ceramah. Habis ceramah, terima kasih ustaz. Ustaz balik tu, singgah kedai makan hari. Oh, duit masjid dia pakai beli mi kat mereka mesyuarat tahunan. Ustaz main ceramah, aku tak panggil hang, main orang balik hari. Yang panggil tu AJK, bukan AJK, orang anak qaryah situ. Itu ada masjid-masjid aku tu, kampung-kampung ni yang memang tak hidup. Banyak jemaah pun kadang-kadang tak hidup. Ada satu masjid saya tinggal sembahyang maghrib pun tak ada orang. Lah ni orang mengaji banyak di Pekan. Macam sini ni kira Pekan ni, pinggir Pekan, banyak Sungai Petani yang bersedang. Tapi kalau kampung-kampung jadi masalah. Cuma kalau peranan imam, menjaga masjid, rajin sikit, jemput orang main mengajar. Satu tempat pengajian di kawasan saya, kampung daerah kawasan Dun Jerai, Dun Sungai Limau. Dia pernah buat satu pengajian bulanan. Masa mesyuarat kan kita nak ambil duit, mana nak bayar kat guru nak panggil macam lah, kita buat lah dulu. Lepas ni rezeki mai bila orang mengaji, mereka tu panggil tu guru mai mengajar, mereka hidang tabung. Nak bayar kat guru tu mungkin 2 ataupun 300, saya tak pasti. Tapi yang masuk dalam tabung tu 800, 500 bila masuk dalam tabung tempat tersebut. Jadi untuk ilmu bila dia wujudkan, Allah Ta'ala akan bagi jalan untuk kita menunaikan tugas ataupun menyempurnakan keperluan. Yang penting dia bagi ada majlis itu dulu. Jadi kita sini alhamdulillah kuliah banyak, tapi kita kesian kok kampung-kampung setengah-setengah masjid yang tak hidup majlis ilmu, tak hidup pengajian. Kita pergi tengok naik ada mimbar nak macam khutbah, cicak penuh atas meja, dilangkaui sapi-sapi di sembarang tempat. Jadi yang tu orang yang bertanggungjawab, dia fikir dia kena soal dengan Allah esok. Hang dah jadi tu imam, hang kena bawa makmum hang bagi betul semua. Akhirnya dia akan cari jalan supaya wujud majlis-majlis ilmu di masjid surau. Biar orang tak main tak apa, yang penting dia buat, dia lepas tanggungjawab. Lama-lama orang main. Siapa hantar WhatsApp banyak? Orang ni saya pergi Indonesia, saya tutup terus 5 hari tutup. Balik main buka-buka kat 700 WhatsApp sampai tak baca, tarik dulu kan. 5 hari tak buka, 500 ke 600. Sampai dia bercerita ada budak masuk tadika umur 5 tahun ke 6 tahun. Cikgu tanya, ayah kamu kerja apa? Kerja tengok handphone. Dia tak tahu pak dia kerja apa. Hari-hari pak dia letak handphone. Pak kamu kerja apa? Kerja tengok handphone dia lah. Tentu dia tahu. Kerja cikgu kah? Kerja pegawai bank kah? Aku tak tahu. Jawapan dia tu lah. Ada dalam umur 5 tahun. Dan seseorang itu, dan mereka berkewajipan mengajar ilmu tauhid, akidah, hukum solat, berpuasa dan seumpamanya. Pengajaran ini mestilah bersesuaian, iaitu dengan menggunakan bahasa yang munasabah
dengan manusia yang hidup di kurun ini. Penyampaiannya mestilah dengan bahasa yang mudah dan tidak bersimpul-simpul. Nabi SAW sendiri mengajar di atas mimbar tentang urusan agama. Perkara yang paling penting diajarkan baginda SAW adalah solat. Kini kita mendapati cara seperti ini itu amat berpengaruh dan mendapati cita rasa audien. Bahkan ianya mudah memberi kesan, lebih-lebih lagi situasi umat Islam sekarang yang amat berhajat kepada pemahaman dan pemerhatian dalam urusan agama mereka. Mereka kehausan dan terlalu dahaga akan ilmu pengetahuan agama. Itu yang pertama. Yang pertama, menuntut ilmu satu kewajiban. Yang kedua, bahaya menjauhi ilmu atas alasan khilafiyah. Khilafiyah ini perselisihan pendapat para ulama. Sebahagian daripada doktrin yang amat berbahaya disebarkan oleh musuh Islam, juga orang yang mengaku sebagai intelektual Islam pada hari ini ke dalam fikiran muda-mudi kita, ialah perkara khilafiyah, perselisihan pendapat wajib dijauhi. Hakikatnya ia merupakan satu seruan yang amat halus bertujuan menjauhkan manusia daripada ilmu-ilmu Islam sekaligus membawa kepada kejahilan. Ia adalah satu taktik untuk melahirkan Muslim tanpa identiti dan Muslim yang jahil tentang hukum hakam agamanya. Keadaan ini dirancang supaya seseorang itu tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan agamanya. Akhirnya kita melihat tidak ada perubahan yang berlaku pada masyarakat kerana mereka sebenarnya jahil dengan hukum syarak. Secara ringkasnya, orang yang menyeru dengan seruan ini membawa manusia menjauhi hukum hakam Islam, seterusnya memberikan pengenalan tentang Islam dengan cara yang salah. Sikap seperti ini jelas bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in sebagai sebaik-baik manusia. Rasulullah SAW bersabda, khairul qurun khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Sebaik-baik kalian ialah manusia yang hidup di kurunku, yakni generasi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian kurun yang sesudah mereka, iaitu tabi'in, orang-orang yang bertemu dengan para sahabat yang beriman kepada Allah, yang mati sebagai orang beriman, nama dia tabi'in. Kemudian kurun yang sesudah mereka, iaitu tabi'in 100, 200, 300 tahun hijrah. Itulah generasi yang terbaik. Tidak ada sebarang generasi setelah itu sampai kiamat yang boleh menandingi ketiga-tiga kurun itu. Sahabatlah generasi yang terbaik. Atas dasar itulah setiap kali kita sembahyang subuh, kita berdoa kat sahabat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sahbihi itu sahabat. Seluruh sahabat kita doa kat mereka. Ini satu hujah yang menunjukkan sahabat ni kita tak boleh petikai, tak boleh kritik, kerana mereka dididik sendiri oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jika sesiapa pernah membelak kitab Al-Musannaf karangan Imam Al-Hafiz Abdul Razzaq ataupun kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Abi Shaybah, dia akan dapati beribu-ribu masalah fiqah dan ilmu syariah yang menjadi perselisihan para sahabat dan tabi'in. Sedangkan mereka terdiri dari kalangan ulama yang mendapat petunjuk kebenaran, sesungguhnya mereka dengan penuh rendah diri mempelajari permasalahan tersebut. Bahkan saling membahaskan permasalahan itu. Matlamat mereka ialah semata-mata ingin mencari kebenaran dan mencapai kejayaan dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak boleh hurai panjang pasal banyak ni. Kalau hurai lagi tak berjalan. Saya baca banyak tak. Ni pun tak tahu apa kurun ni yang habis. Tahun 2020 lah. Wawasan 2020. Ada orang dia panggil lah ni bukan wawasan 2020, ada wawasan 2 kupang. Minyak ni 2 kupang, dia bagi 2 kupang. Demikian juga pada kurun-kurun selepas mereka yang mengecapi zaman keagungan Islam. Negara Islam pada waktu itu dipenuhi dengan ulama. Zaman tu zaman banyak ulama. Zaman 300 tahun awal itu zaman banyak ulama. Dan bermacam-macam jenis pengajian ilmu. Niat mereka pula, di rumah saya ada satu kitab tajuk tentang ilmu.
ada 60 ilmu. Pelik-pelik kita tak pernah dengar pada sebut dalam kitab lah, tak ada. Dia kurang. Hilangnya ilmu dengan matinya para ulama. Dan bermacam-macam jenis pengajian ilmu. Niat mereka pula adalah ikhlas. Orang dulu-dulu ni karang kitab ikhlas tinggi mereka. Sebab itu mereka mati pun kitab mereka masih dipelajari sampai hari ini, menunjukkan keikhlasan mereka. Kitab Imam Nawawi begitu banyak. Imam Nawawi mati tak ada menikah. Dia tak menikah, dia nak terkenal mati, meninggalkan kitab-kitab yang dipelajari seluruh dunia. Ikhlasnya mereka tinggi. Sebab itu kata ulama, man arada taqaddum fa'alaihi bikutubil mutaqaddimin. Barang siapa yang inginkan kemajuan, naklah dia belajar ilmu orang-orang terdahulu sama. Dengan 20 halau saja, dengan 20 buku-buku penulis hari ini. Tak sama penulis hari ini dengan penulis zaman dulu. Penulis zaman dulu tiap-tiap malam sembahyang sunat 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir, kadang-kadang lebih daripada itu. Ada yang puluhan, ada yang ratusan, ada yang ribu. Sehari semalam 1000 rakaat. Ada di kalangan ulama zaman dulu, Allah bagi keberkatan kepada mereka. Penulis hari ini subuh pun payah tambah tahajud. Di sini ibadat jauh zaman lah dengan zaman dulu. Jadi penulis-penulis zaman dulu, Imam Syafi'i khatam Quran setiap hari. Penulislah setahun sekali pun payah nak khatam Quran. Tu pun ada yang berasa lebih hebat pada Imam Syafi'i, boleh kritik Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni tak betul tak ni. Konon sepatutnya tak boleh baca. Imam Syafi'i suruh baca tiap pagi sembahyang subuh. Imam Syafi'i ni kena tinggal tak ni salah. Dia berasa dia pandai daripada Imam Syafi'i, sebab dia ada sijil-sijil yang tinggi. Sedangkan Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Dia muqaddam pun tak ingat. Jadi kita tak hafal Quran, kita tak baca Quran macam mereka, macam mana kita sampai peringkat berani kritik ulama-ulama sedemikian? Jadi kalau kita kenal tahap diri kita, maka kita tak berani nak kata tak ketahuan kat ulama, melainkan kita doa kepada mereka setiap kali kita sebut nama mereka dan jumpa nama mereka, radhiyallahu anhum, rahimahullah ta'ala dan sebagainya. Tak layak bagi orang hari ini untuk mengkritik ulama-ulama yang ada manaqib. Manaqib maksudnya sifat-sifat terpuji yang Allah kurnia kepada mereka sehingga disusunkan kitab-kitab yang sedemikian. Tadi saya tengok satu kitab, tajuk dia cerita orang-orang yang Allah anugerah boleh bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Imam Syafi'i, antaranya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahmad ibn Hanbal. Sebelum itu Nabi SAW sendiri, Allah kurnia mimpi melihat zat Allah SWT, melihat dalam mimpi. Kisah-kisah orang yang luar biasa. Kisah tentang orang mimpi lihat Rasulullah banyak, kitab-kitab cerita sedemikian. Jadi kita jenis tidur mimpi apa pun kita tak tahu. Jadi kita kenal tahap diri kita terlalu jauh berbanding dengan alim ulama yang Allah pilih hidup di zaman 300 tahun. Dan Imam 4 mazhab muncul pada tahun kurun yang ketiga, zaman tabi'at tabi'in, yang termasuk dalam pujian itu. Seterusnya dia kata baik, niat mereka pula adalah ikhlas. Ikhlas ni punca untuk mencari keridhaan Allah SWT. Ikhlas dengan betul. Yang pertama ikhlas, yang kedua tak berlawanan dengan syarat. Itu syarat utama dalam sebarang amalan. Ada ulama buat perumpamaan, bila kita jejak kaki atas muka bumi ni, kita sedang menempuh perjalanan bermusafir. Umur kita tu merupakan modal kita. Musafir nak pi mana? Pi kepada kematian, pi kepada alam baqa. Dan manusia yang menjejak kaki atas muka bumi, yang menempuh saat, minit, hari, minggu, bulan, tahun,
Walaupun ramai daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, mereka terbagi dua. Satu, mereka yang menuju kepada darus syaqa, negeri yang celaka. Kerja buat mereka baik ke tak baik ke mana pun, penghujung mereka ialah neraka. Walaupun mereka pernah buat baik dengan orang, walaupun mereka pernah derma, walaupun mereka tak mencuri, tapi kesudahan mereka neraka, iaitu golongan yang tidak mengucap dua kalimah syahadah. Orang yang tak mengucap dua kalimah syahadah, mereka duduk dalam kemurkaan Allah. Kalau mereka tak mengucap juga, mereka sud mereka, akhir mereka ialah masuk neraka yang kekal selama-lamanya. Itu satu golongan yang sama-sama bermusafir dengan kita melalui modal dan waktu umur masing-masing. Golongan yang kedua, golongan yang inginkan darus salam, menuju kepada negeri yang selamat, iaitu syurga, dan apabila mati ingin dikuburkan di tanah perkuburan orang Islam, iaitu kita yang mengucap dua kalimah syahadah. Semua kita, bila kita mengucap, kita beriman dengan rukun iman. Salah satunya ialah tentang hari kebangkitan semula, hari kiamat. Kita yakin di hadapan kita ada syurga neraka kerana Quran bagi tahu, hadis bagi tahu, alim ulama bagi tahu, mak pak kita habaq kat kita, cikgu tadika kita ajak kita dulu, bahawasanya kesudahan manusia akan dibangkitkan semula, bukan pi begitu habis begitu saja macam ayam itik. Ayam mati habis, itik mati habis, gulai habis. Tapi manusia dia mati, dia bangkit balik. Lepas pada mati tu akan jumpa syurga neraka. Dan kalau orang tanya seseorang yang mengucap, walaupun dia jahat tak mana, hang kalau mati hidup balik, hang nak masuk tak mana? Semua jawab dia masuk syurga. Kalau iman dia betul, dia yakin ada syurga neraka. Dia tak pemain syurga neraka, dia yakin ada syurga. Ada jenis pemain. Kawan saya pernah tanya, orang kampung dia tak pernah buat baik, tak pernah semayang semua hidup. Hang buat tak semayang, tak takut masuk neraka? Dia kata nanti buka pintu neraka, tak nanti malaikat tolak dia terjun sendiri. Dia boleh buat pemain dulu, pasal dia tak ada rasa takut tak semayang. Dia tak mengaji langsung, tapi mengucap, dia tahu tak ada syurga neraka. Jadi golongan yang kedua, inginkan darus salam, negeri yang selamat. Tanya banduan dalam penjara, tanya kawan, tanya orang jahat, hang mengucap tak? Mengucap. Hang mati nak pergi syurga neraka? Semua pergi masuk syurga, walaupun dia tak pernah semayang semua hidup. Dia kata aku tak pernah semayang, tunggu mati esok lah orang usung pergi semayang dalam masjid, tapi tang lah tak mau pergi masjid. Ada orang perangai setakat mengucap lah, lain apa tak tahu. Tapi kalau tanya mati esok habis lah masuk syurga. Dia yakin ada syurga sebab dia mengaji ada. Golongan ini Quran kata 3 dalam surah Fatir. Summa awrasna al-kitab, summa awrasna, kami wariskan al-kitab kepada hamba-hamba kami, dan hamba kami itu terbagi 3. Faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat. Orang yang mengucap ada 3 jenis. Jenis yang pertama, zalimun li nafsihi, buat zalim, buat naya kat diri dia sendiri. Apabila dia tidak melakukan kewajipan, sama ada keseluruhan atau sebahagian, dan apabila dia meninggalkan satu, dia melakukan perkara haram, sama ada keseluruhan atau sebahagian. Yang ni yang paling teruk. Mengucap dah tapi tak pernah semayang semua hidup, tak arti semayang. Belah tu tak jauh dengan Sungai Petani. Saya cerita dah tu, ada seorang hamba Allah pergi kerja kedai makan, kerja basuh pinggan. Toki kedai kata, aku tak pernah tengok orang semayang. Dia kata, dia jawab, dia tak arti semayang, dia tak nak semayang. Mak pak dia apa semua tak nak semayang. Hang kerja kedai aku, hang kena semayang. Semayang lah tak arti, aku nak ajak hang, yang ikut aku buat. Bagi ikan telekung ada, ambil semayang, ajak semayang. Mayang 3 hari tak main kedai, sakit urat habis. Umur 25 tahun kali pertama semayang, rokok sujud, balik-balik sakit urat. Pasal tak pernah rokok, tak pernah sujud semua hidup. Ada manusia yang sedemikian, tapi mengucap.
Mengucap tu sudah satu anugerah. Orang bukan Islam kadang-kadang lebih daripada kita, tapi mereka tak dapat mengucap. Makanan mereka lebih mahal makanan daripada makanan kita kadang-kadang. Kita satu hidang RM11. Masuk kedai asyik nak ambil udang sekong, udang besar, buah sotong sekong. Suara tu kisah nak kata RM14.5. Tak masuk, tobat tak masuk lah. Aku duk makan tegak nasi lemak RM1, RM2, tentu RM14.5 sepinggan. Aku tobat dah, tak masuk kedai ni. Mahal dah mampu. Dah lah minyak naik, jika nak pun naik harga. Aku akan masuk kalau orang belanja aku percuma. Tang makan RM14 aku tak makan. Orang Cina kadang boleh makan satu hidang RM150. Masuk hotel bintang 5 sekali makan RM300. Tapi dia tak mengucap. Dia duit banyak, boleh makan mahal, boleh pakai mahal. Di Kuala Lumpur ada satu kedai, baju sepasang RM40,000. Punya canggihnya. Kita sepasang Arab, kedai-kedai yang murah tu, kadang-kadang mereka yang beli pakaian, makanan, minuman, kenderaan, rumah, perkahwinan, harta, pangkat lebih daripada kita. Mereka yang bukan Islam tu kadang lebih daripada kita. Kita nak beli barang pergi pasar minggu tepi rumah, mereka nak shopping pergi Paris. Allah sebut dalam Quran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai kamu tertipu dengan orang kafir yang boleh berpindah randah, boleh melancong ke kata-kata negara. Nak pergi Mekah semua hidup sekali pun susah kita nak kira impun duit. Depa tiap bulan naik kapal terbang. Karena kita dapat yang berharga yang tak ada kat depa, iaitu kita mengucap, depa tak mengucap. Mengucap tu adalah anugerah yang cukup berharga, kerana dia nak kunci syurga. Orang mengucap ada peluang masuk syurga, tak mengucap mustahil masuk syurga. Sebab tu kita kena kesian kat Chong Ramasami yang kadang-kadang mengaji lebih cerdik daripada kita, masuk universiti jadi peguam, tapi dia pun tak mengucap. Terkenal seluruh Malaysia, Kapal Sing dulu terkenal, tapi dia mati tak ada mengucap. Macam mana nak kesian kat dia? Kita cari jalan untuk ada dalam perasaan kita supaya menjadi penyebab orang kafir nampak Islam itu baik, kot-kot ada harapan dia masuk Islam. Punca daripada kita. Kalau kita tak boleh tarik mereka dengan bersembang sekalipun, kita doa minta Allah bagi taufik dan hidayah supaya mereka boleh mengucap. Ini kita kena fikir bersama. Ada orang letak fikir, nama orang kata Cina musuh, nama orang kata Hindu musuh. Aku pergi baik kereta patut perbaik kena 300, Cina ni balas 600. Dia perkenal aku, Cina tak boleh percaya, bohong. Dia ni Cina mesti tipu punya orang, tak boleh percaya. Dia tipu pun biasa sebab dia tak mengaji. Mungkin nakit apa, malaikat kanan kiri kiraman katibin mana ada dalam minda dia. Dia tipu kita, memang perangai dia, tak tipu pun payah cari, pasal dia tak ada dosa pahala dalam kehidupannya. Cuma kita kena ada satu harapan, kita nak jadi orang yang menjadi penyebab untuk berdakwah kepada bukan Islam supaya mereka boleh masuk Islam. Kena ada peluang, kena ada cara, kena ada niat. Kalau kita tak mampu buat sampai mati pun kita niat nak jadi penyebab tarik orang masuk Islam. Saya pernah berdialog dengan seorang Jepun, perempuan Jepun. Masa saya duduk Jekoh, telefon nak main jumpa. Ambil mana nombor telefon, orang bagi, dia pun dengar ustaz baca khutbah di kampung, dia main jemaah di kampung. Jadi Jepun tu nak cari kajian tentang Islam, dia pun bagi nombor telefon saya. Saya kata saya tak boleh cakap lama, saya hanya boleh daripada pukul 2.10 sehingga pukul 3 petang. Lepas tu saya tak boleh nak ambil anak sekolah. Anak saya masa tu mengaji sedida. Dia kata tak apa, 50 minit cukup lah. Dia main rambut tu kat ni, pakai baju kebaya, baju cara Melayu, tulis, bawa kertas tulis, tanya dialog, soal jawab. Dia tanya saya jawab, dia tanya saya jawab.
Kadang-kadang saya jawab tak habis, dia tambah pula. Rupanya dia tanya, saya jawab tu, dia baca lebih dulu. Dia boleh sebut Imam Ghazali, dia boleh sebut Ihya Ulumuddin. Jepun boleh sebut Ihya Ulumuddin. Main mana? Akhirnya saya heran, dia ni baca banyak kan. Boleh cakap Melayu. Habis dia tanya soalan, saya pun habis jawapan. Dia kata, saya berpuas hati dengan jawapan diberikan, tapi saya tak boleh nak tanya, habis dah soalan saya. Saya pun jawab, jawapan saya pun habis dekat ni. Kalau itu dekat ni yang kita berjumpa, ada peluang kita jumpa lagi. Habis kata lagu tu, saya tengok jam, dia tengok jam, tepat pukul 3. 2.59 pun tak, 3 minit pun tak. Macam saya janji, macam tengok jam cakap. Saya kata, perempuan ni kira macam dia tahu kita habaq dekat pukul 3, tak lebih tak kurang. Akhirnya dia kata, kita minta letakkan gambar dengan Ustaz. Saya nak boleh Jepun, tangkap gambar. Lepas tu beberapa tahun kemudian dia masuk Islam. Masuk Islam di Kuala Lumpur. Seorang Syed apa masuk Islam. Lepas masuk Islam, dia menikah sama-sama Jepun. Jepun, suami dia tu masuk Islam 6 tahun lebih awal daripada dia. Suami dia mengajar, buat PhD di UIA, dia buat di UKM. Masa tu dia ada pertukaran pelajar. Malaysia pergi kaji di Jepun, Jepun pergi kaji di Malaysia. Lepas tu dia angkat nikah. Yang angkat nikah tu Profesor Dr. Harundin. Main buat kenuri di kampung saya di Kepsang. Saya pergi pegang kenuri. Baru ni setahun 2 tahun lepas dia main. Kebetulan saya nak pergi RTM, ada rakaman. Main 2 orang anak, bawa dia pergi RTM, buat temu ramah dengan DJ. DJ tanya dia, macam mana kamu boleh, apa perasaan kamu, perbezaan kamu sebelum Islam dengan setelah Islam? Dia kata, masa saya duduk dalam bukan Islam dulu, bila saya timbul masalah, hidup ni penuh dengan masalah, saya tak tahu tempat mana saya nak mengadu, tak tahu nak selesai macam mana. Bila saya masuk Islam, saya timbul saja masalah, saya boleh bangkit tengah malam sembahyang tahajud, berdoa kepada Allah. Kita Islam pun tak terkejut. Dia boleh kata, saya boleh mengadu pada Allah untuk selesaikan masalah, saya dapat ketenangan dan sebagainya, macam-macam dia hurai panjang. Jadi kita kena cari jalan. Orang bukan Islam, macam mana aku nak memperkenalkan Islam yang cantik, yang lazat, yang enak, yang bagus yang aku miliki ni kepada mereka. Lah ni kita duk benci ke mereka, mereka duk benci kita. Akhirnya mereka kekal dalam kekufuran mereka. Kita Islam pun tak tahu mana. Kita duk nampak diri kita, sedangkan Islam itu rahmah lil alamin, rahmat kepada seluruh makhluk. Jadi kerja kita lah ni, fikir macam mana nak memperkenalkan Islam kepada orang bukan Islam semua, supaya mereka tak menuju kepada negeri yang celaka. Kita dah mengucap Alhamdulillah, cari jalan. Yang mengucap dah terbagi 3. Yang pertama, zalim nafsi, buat zalim kat diri dia, iaitu benda wajib dia tak buat habis ataupun tak buat langsung. Benda haram yang tidak dibenarkan dia buat macam-macam semua, ataupun dia tak buat, dia buat sebahagian. Ini paling teruk. Nombor 2, muqtasid, yang sederhana. Sederhana dia tekat jaga fardu dengan haram. Fardu dia buat, dia kata aku sembahyang 5 waktu, okey. Sembahyang sunat, aku tak buat lah. Kalau dia buat pun sikit-sikit. Pak mentua ada, sembahyang sunat. Pak mentua tak ada, tak sembahyang sunat. Pasal depan pak mentua nampak aja sembahyang. Hak fardu dia jaga, hak haram dia jauhi. Tapi hak sunat dengan makruh tak tahu mana. Sunat tak tahu mana buat, makruh dia tak berapa tinggal. Ini orang yang sederhana. Yang paling baik, wa minhum sabiqun bil khairati biiznih, orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan, yang banyak buat baik. Yang tu yang paling tinggi. Jadi manusia yang dalam musafir menuju kepada alam akhirat, yang inginkan darus salam, terbahagi 3. Kita nak kena usaha supaya naik nombor 3. Tak boleh nombor 3 kurang-kurang nombor 2. Jangan bagi kena nombor 1. Jangan bagi kena zalimun li nafsih, yang buat zalim pada diri dia. Karena kita nak menuju kepada negeri yang selamat dan pada syurga. Dan bila kita nak pergi kepada syurga, matlamat kita supaya kita bahagia bukan dekat dunia, tapi bahagia yang berkekalan di dalam syurga,
kita kena melalui jalan yang betul, kita kena menggunakan kenderaan yang sesuai, kita kena membawa bekalan yang sesuai. Contoh, kita nak pergi Kuala Lumpur, saya nak pergi Kuala Lumpur, ada hajat, kita kena tahu Kuala Lumpur tu arah belah mana. Yang kedua, jalan mana nak lalu. Yang ketiga, nak naik kenderaan apa. Yang keempat, nak bawa bekal yang banyak mana, apa bekal yang kena bawa dan banyak mana. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur tapi kita naik bas Syahab Perdana pergi Kuala Lumpur, tuan nak pergi Kuala Lumpur, badan dia pergi Hanyai, sedang-sedang sampai Hanyai. Pasal naik bas tulis Hanyai, tak tulis Kuala Lumpur. Rupanya Syah Perdana ni ada bas pergi Hanyai apa? Saya naik daripada Shah Alam, ni bas ni kesudahan di mana? Hanyai. Sehingga Syah Perdana sehingga kengak terus Hanyai. Habis siap duk cakap arah, tapi saya bawa pasport antarabangsa. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, kena tahu Kuala Lumpur arah selatan. Kalau kita naik kereta sendiri pergi arah utara, Hanyai Bengkong. Pertama kena tahu hadaf matlamat kita nak pergi. Pergi Kuala Lumpur kan Bengkong, Kuala Lumpur kot ni, Bengkong kot ni. Satu matlamat. Yang kedua, kita kena fikir jalan mana aku nak pergi. Nak pergi jalan darat ke, jalan udara ke, jalan laut. Jalan laut orang tak pergi. Pergi Kuala Kedah naik feri, lepas Langkawi, tak sampai Kuala Lumpur. Kalau nak pergi kat, kena ikut terbang lah Langkawi pergi Kuala Lumpur. Orang tak pergi ikut jalan laut, melainkan orang pergi jalan darat atau udara. Udara pergi airport Kepala Batas, jalan darat jalan bawah atau jalan Lubuh Raya. Dah pilih nak pergi jalan darat, kena tanya pula kenderaan apa aku nak bawa. Nak naik bas express, kena pergi Syah Perdana, kena pergi Jitera. Bawa kereta sendiri, tak kena pergi pakai driver boleh, bawa kereta sendiri boleh. Tak nak berhenti tepi jalan, berhenti di RNR, tidur. Kena pilih kenderaan yang sesuai. Kalau terbang ke, bas ke, kereta. Kalau pilih geret, rebah kot jalan dulu. Aku nak pergi Kuala Lumpur nak kaya geret, mati kot jalan dulu. Geret tak sesuai pergi Kuala Lumpur, geret sesuai ikut kona ke tepi rumah, pergi kedai luncit boleh. Naik motor pun teruk, jalan kaki tak sampai terus. Kenderaan yang bersesuaian dengan jarak yang begitu jauh. Kemudian bekalan, kena ada duit. Nak pergi Kuala Lumpur bawa RM2.5, bawa kot daun dengan tembakau, tak sampai. Apa bekal ha? Tembakau dengan kot daun. Kot daun satu cap, tembakau sebungkus, duit RM2.5. Padan dengan pergi makan air kacang tepi rumah habis gitu. Kuala Lumpur tak sampai. Bekalan kena sesuai dengan jarak yang kita nak pergi. Nak pergi Kuala Mekah, lagi banyak bekalan kena bawa, lagi banyak duit kena bawa. Nak duduk seminggu, nak duduk 2 minggu, nak duduk 40 hari, nak duduk sebulan, kena bawa cara sebulan. 4 perkara ni kena ada bagi orang yang nak pergi satu tempat. Kita nak pergi syurga pun kena ada 4 perkara tadi. Matlamat kita nak pergi syurga, apa jalan kita nak lalu? Tak ada jalan lain, jalan yang Allah dan Rasul nak. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Inilah jalan aku, jalan yang lurus. Naklah kamu ikut jalan ni, jangan ikut jalan-jalan yang lain. Nak pergi kepada syurga kena ikut jalan Islam, tak boleh ikut jalan Melayu, tak boleh ikut jalan Siam, tak boleh ikut jalan Buza, tak boleh ikut jalan Hindu, tak boleh ikut jalan orang putih, kena ikut jalan Islam, jalan Quran. Sebagaimana nak pergi Kuala Lumpur, kena ikut jalan ke selatan, arah selatan, tak boleh jalan arah utara, tak boleh timur, tak boleh barat. Ikut jalan timur, Bah Terengganu. Ikut jalan barat, pergi boleh juga. Ikut jalan selatan sampai ke Kuala Lumpur. Kemudian kenderaan apa kita nak naik? Bah kan, kita terbang, kereta sendiri. Kenderaan kita nak pergi syurga, ikhlas dan tidak bercanggah dengan syariat Allah.
Nombor satu, kena ikhlas. Nombor dua, ikhlas saja tak cukup. Benda kita buat tu tidak bercanggah dengan syariat Allah. Dia kata aku nak dapat pahala, aku buat kerja dengan ikhlas. Aku nak jadi orang kaya, aku nak buat kerja dengan ikhlas supaya aku cepat kaya. Kerja apa nak buat? Tikan nombor ekor saja. Aku tikan nombor ekor, ikhlaskan Allah Ta'ala supaya aku dapat 2-3 juta. Dengan 2-3 juta tu aku boleh pergi Mekah, aku boleh derma, boleh buat masjid. Tujuan hang ikhlas tapi hang main judi, tak betul juga. Ikhlas saja tak cukup, mesti kembang dengan perbuatan itu tidak haram dan tidak bercanggah dengan syarak. Dia kata aku ikhlas, buat apa? Tidak ada dah. Tak boleh juga. Maka kenderaan yang kita nak naik bersesuaian dengan perjalanan yang begitu jauh, maka kenderaan kita nak pergi syurga ikhlas dan tidak bercanggah dengan syariat Allah. Kemudian bekai nak pergi Kuala Lumpur, bekai nak pergi Mekah, bekai nak pergi sekian-sekian tempat, kena ada duit banyak sekian-sekian, pakaian dan sebagainya, ikut berapa hari kita nak duduk. Bekalan nak pergi syurga kena ada dua, ilmu dengan taqwa. Taqwa yang Quran sebut, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu semua siap bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah taqwa. Taqwa tu tak boleh berlaku melainkan kena ada ilmu. Taqwa maksudnya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Macam mana kita boleh membuat perintah? Macam mana kita boleh tahu ni perintah? Melainkan kena mengaji. Ini Allah perintah. Macam mana kita tahu kata ni larangan? Kata Allah Ta'ala tak bagi, kena mengaji. Ini Allah larang. Maka bekalan kita nak pergi syurga kena ada at-taqwa, imtisalul awamir, ijtinabul manakir, melaksanakan perintah dan melalui larangan yang disebut oleh Tok Khatib dalam khutbah Jumaat yang pertama dan kedua. Ittaqullah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Itulah bekalan-bekalan yang kita kena bawa. Bekal dia kena betul, jalan dia kena betul, kenderaan dia kena betul, matlamat dia kena betul. 4 benda ni kena ada. Dan dalam perjalanan kita nak sampai ke Kuala Lumpur tu, naik kapal terbang sejam, naik bas ekspres 6 jam. Apa kalau kita naik bas, kita jumpa apa? Macam-macam. Duduk atas lebuh raya, pasal orang bawa, kita tak kena bawa. Lena pun tak boleh. Tengok kiri kanan, saat jumpa bendang, saat jumpa pekan Sungai Petani, jumpa bendang, jumpa kebun kelapa sawit, jumpa bukit, jumpa kereta, jumpa lori, jumpa motor. Kiri kanan ada banyak kereta, ada sikit kereta, kadang-kadang jumpa roadblock, jumpa polis dan sebagainya. Kadang-kadang kita terpaksa berhenti di RNR. Di situ kita berhenti jumpa macam-macam manusia. Ada yang berhenti pergi semayang, ada yang berhenti pergi tandas saja, ada berhenti pergi makan saja. Ada yang berhenti pergi semayang, pergi surau untuk semayang, ada yang berhenti pergi surau untuk belah kasut orang. Ada yang kita jumpa di RNR tu tutup aurat sempurna, ada pakai purdah, ada pakai kelumbung, ada pakai mini skirt. Dia seksi, kita seksa. Hang pakai seksi, aku yang terseksa. Hak kita berhenti RNR tu, ada calon masuk syurga, ada calon masuk neraka. Ada Cina ada berhenti makan situ, ada Hindu berhenti makan situ, ada orang tutup aurat, ada orang tak tutup aurat, ada berhenti nak buat ibadat, ada berhenti nak buat jahat, ada berhenti sekadar masuk kubur hajat, keluar pergi balik semayang pula sekali dengan dereba pas, bawa satu pas dereba pas tak semayang. Kita tahu dunia pas, kita berhenti tengah jam, dia tak semayang, lena kita turun semayang. Mungkin dia jamak musafir, jamak takhir di stesen HDP yang lain. Jadi dalam perjalanan kita nak sampai Kuala Lumpur tu, banyak peringkat yang kita jumpa, banyak pemandangan yang kita jumpa, banyak orang yang kita jumpa, banyak kenderaan yang kita jumpa. Last kali baru sampai, maka kita menuju syurga tu sedemikian. Kalau umur kita 60 tahun, 60 tahun lah kita jumpa. Macam kita jumpa ketika 6 jam tadi naik kapal terbang, naik bas. Saat jumpa orang baik, saat jumpa orang jahat, saat jumpa kawan yang perkena kita hutang tak mau bayar, saat jumpa orang yang membahagiakan kita, sebab jumpa orang yang menyedihkan kita, saat jumpa masalah di tempat kerja, saat jumpa masalah dengan anak isteri, kadang saat jumpa dengan tok guru, saat jumpa dengan kawan, saat jumpa mai pilihan raya awak, jumpa kawan ni kempen suruh pangkah dia, kawan suruh kempen suruh pangkah dia.
kita pening nak pangkah siapa. Kalau kita main masjid surau, nampaklah kalau apa nak pangkah, tengok kapet pun tahulah. Kata ulama, sebagaimana kamu menempuh satu perjalanan, macam-macam peringkat yang kamu jumpa setiap saat dan masa, maka kamu nak pergi syurga, kamu akan jumpa sedemikian. Kita nak masuk syurga, jumpa macam-macam orang, jumpa macam-macam pemandangan, maka orang yang menghadapi suasana tersebut, dia akan ada ilmu. Kalau aku naik bas berhenti, macam mana aku nak buat? Aku kena pergi semayang, aku semayang. Kalau aku naik bas tak berhenti langsung, aku kena semayang hormat waktu. Kalau tak ada, contoh dia naik bas daripada Bagan, terus balik Alok Stang, rumah dia tepi stesen bas Alok Stang. Naik bas pukul 6.30 petang ataupun 6.45, maghrib lagi 15 minit. Naik hamba Allah tu pederah, insya-Allah sampai Alok Stang. Maghrib mesti tak ada sembahyang. Rumah dia tepi stesen bas, berarti dia akan sampai dalam keadaan maghrib tak ada sembahyang. Macam mana dia nak buat? Nak tunggu qada kan, nak sembahyang atas bas? Nak sebab dia sembahyang, dia tak berhenti, dia pun tak sembahyang. Abang suruh berhenti, tak berhenti, dia kata sampai Alok Stang. Rumah kita tepi Alok Stang. Kita nak ambil nak semayang, dia tak mau berhenti. Nak ambil air semayang, tak ada ayat. Ketika itu semayang hormat waktu. Pasal apa kena semayang hormat waktu? Tak boleh kan semayang di Alok Stang. Rumah kita tepi Syambah, sampai saya dah habis waktu, sampai waktu Isya, maghrib atau tabah. Tak Sungai Petani, dia tak berhenti, dia kata dekat sangat. Apa Bagan main Sungai Petani, main Alok Stang, tak kena berhenti, pergi terus. Bila kita naik sebelum maghrib, kita akan sampai waktu Isya, maghrib kita mesti atas bas. Maka maghrib yang seluruh waktu maghrib tu atas bas tak berhenti. Macam mana nak buat? Nak pergi suruh dia berhenti, dia kata aku tak mau, aku tak pernah bawa waktu ni aku berhenti. Pasal sat sangat. Nak ambil yang semayang, tak ada ayam. Nak berhenti, nak semayang, dia tak mau berhenti. Ketika itu kena wajib semayang hormat waktu. Macam mana semayang hormat waktu? Semayang tak pernah boleh, tak kerosyik. Tak semayang boleh tak? Tak semayang kalau lepas aksiden, mati kita dengan driver bas mati itu, mati dengan keadaan tinggal semayang. Tu yang kena semayang. Takut kita belum jamin boleh sampai stesen bas, takut sampai akhirat terus. Seminggu dua lepas ada hamba Allah mati di Sungai Petani, saya tengok dia bertunjuk gambar kepala putus. Oh, naik motor jatuh kepala, tahu ni badan tarlek B1 lebih, aksiden bawa motor putus kepala. Maka kita duduk atas bas, belum tentu kita boleh sampai kepada destinasi yang kita tuju. Bila masuk waktu semayang, kena semayang. Maka semayang hormat waktu. Sampai saja lagi, wajib ulang balik semayang tadi. Kalau dah habis waktu, qada. Kalau tak habis waktu, ulang balik. Kena mengaji bab semayang hormat waktu. Ni saya cerita ni pengalaman. Kerana ada orang yang naik bas daripada Batuas, mai Alok Stang, dia naik pukul 6.30 petang, dia sampai pukul 9 malam. Berarti maghrib dia atas bas. Dia nak semayang tak boleh dengan sebab bas tak akan berhenti. Bas tengah perjalanan, dia nak ambil semayang, ayak pun tak ada setitik. Maka dia kena semayang atas bas, semayang hormat waktu. Kalau kita naik bas 40 orang nak jumpa seorang yang semayang hormat waktu, kalau ada betul 39 orang lagi tak semayang. Dia kata driver tanggung lah, sebab apa dia tak berhenti. Driver kata aku memang duk tanggung lama lah, aku tak nak semayang. Driver bas tak semayang maghrib, dia tanggung satu biji bas. Dia kata aku kira ada pulus aku kerja driver bas, semayang tak semayang aku tak kenal. Kita memang berhenti saat ni, saya nak berhenti semayang maghrib, dah bas ni tak pernah berhenti. 6.30 pukul 9 Alok Stang, 6.30 di Batuas, 9 dia Alok Stang. Maghrib buat tabah. Lain kali kalau nak berhenti macam ni, jangan pilih waktu ni. Dia dah nak naik bas balik Alok Stang, jangan pilih waktu ni sebab menyusahkan kami nak kena berhenti. Kita dimarah siapa? Pasal suruh dia berhenti. Maka kita kena semayang hormat waktu ketika itu. Sampai lagi ulang balik. Sampai hari itu habis dah maghrib, qada. Tak semayang langsung, salah. Semayang pun tak sempurna, tapi kena semayang.
Ustaz cerita sebenarnya naik bas, kami bukan jenis naik bas Ustaz. Ustaz seorang naik bas. Tak apa, naik kapal terbang balik Mekah. Naik kapal terbang balik, baru sudah buat haji, buat umrah, balik tinggal sembahyang atas kapal terbang. Tu bercambah. Sampai airport, tak mana surah awal tu Nabi qadha. Atas kapal terbang boleh sembahyang dengan sempurna. Pemik sembahyang belakang 2 rakaat qasar jamak. Dia tak sembahyang. Ada juga tak apa, kita tak boleh sembahyang, nak ambil sembahyang pun payah, kita sembahyang atas kerusi. Ada, tak apa. Lepas tu qadha ulang. Ada yang dia tak sembahyang langsung. Dia kata aku tak kerti sembahyang atas kerusi, tak atas kerusi. Sembahyang betul pun tak, sembahyang hormat waktu pun tak, time makan dia jaga. Time sembahyang dia lena, time makan dia jaga. Makit makan boleh, makit sembahyang tak boleh. Siapa? Tu haji dan hajjah boleh muka haji umrah. Pasal apa? Dia tak mengaji, kata kena sembahyang tak kapal terbang. Kata takut orang tak ada sembahyang. Tengok pramugari tak sembahyang pun, mana hang tahu. Ada jemaah bawa orang pergi umrah, masuk waktu maghrib, dia ajak ni muslimat, dia kata kat perempuan tu, jom kita sembahyang maghrib jemaah. Dia jawab apa? Saya sembahyang dah tadi. Bila? Saya jamak asar dengan maghrib. Tu dia Bahkan kita musafir boleh qasar jamak. Jadi saya jamak saya asar dengan maghrib. Jadi maghrib saya tak ada sembahyang. Pirgu tak kena cara. Dan saya pernah bawa jemaah setahun 2 tahun lepas. Bila sampai masjid Quba, saya kata pergi kita sembahyang sini sunat 2 rakaat. Bagus sembahyang masjid Quba. Pukul 9 pagi dia mai tanya saya, nak sembahyang tahajud ke ustaz di sini? Tu dia, pukul 9 pagi saya mai tahajud. Saya kata, saya pun jawab betul. Dia kata saya jawab elok-elok tahajud tak boleh waktu lah, dia waktu malam yang sini tak apa, yang lain lah. Dia orang terima kasih yang takut bayang tahajud kan. Tu dia pergi tanya bayang tahajud pukul 9 pagi. Nak abang kata duduk sini tak kenal bayang tahajud tu pun benar. Jadi orang yang nak pergi kepada syurga, dia menghadapi peringkat dalam perjalanan dia kepada syurga, macam-macam pemandangan dan manusia. Sebagaimana kita nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Al-Ustaz, mesti kita jumpa macam-macam orang. Ada yang buka aurat, ada yang tutup aurat. Kita duduk dalam masjid surau, alhamdulillah semua tutup aurat. Ada orang keluar pada surau, terus jumpa orang buka aurat. Hamba pergi pekan-pekan kawasan-kawasan elit-elit, pergi Kuala Lumpur, Bukit Bintang, pergi Sungai Petani pun dia buat Bukit Bintang pun dah. Sungai Petani akan dibangunkan satu tempat nama Bukit Bintang. Kawasan Aman Jaya ke apa tu, saya pilih Puteri Jaya ke apa, bandar perdana. Satu kawasan nama dia Bukit Bintang. Bukit Bintang di sana tu dia kita lalu berasa macam tak duduk di Malaysia, berasa macam duduk di Amerika. Kalau tak ada kerja jangan duduk lintas tempat-tempat lagu tu. Kita duduk di Jitera ni pun tak ada kerja, jangan duduk pergi bukan Jitera, dan duduk pergi bukan Al-Ustaz. Cabaran dan cobaan banyak. Piramli kata cobaan banyak di sana. Kena jaga mata kita dan sebagainya. Jadi orang yang nak pergi syurga, dia mesti menghadapi peringkat-peringkat dalam kehidupan dia. Sebagaimana kita nak pergi satu tempat. Jadi saya ulang, ulama kata mau tak mau kamu mesti hijrah, berpindah. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kamu semua dalam perjalanan musafir menuju kepada Allah, kamu mesti jumpa Allah dalam musafir tersebut. Mesti sudah kamu jumpa Allah, sudah kamu mati, masuk kubur. Jadi bila kita nak pergi kubur, kena bawa bekal. Kubur itu tempat perjalanan yang lebih jauh daripada Mekah, lebih jauh daripada Kuala Lumpur, lebih jauh daripada Pekan Al-Ustaz. Kena bawa bekal nama yang sesuai dengan dia. Kena ikut jalan betul, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang betul-betul pergi syurga. Jangan jalan-jalan pergi yang melencong daripada jalan syurga. Kena naik kenderaan yang betul. Salah satu kenderaan tu kita baca sekarang ni, ikhlas. Adalah ikhlas untuk mencari keridhaan Allah semata-mata, bukannya ada udang di sebalik batu. Tu dia bahasa apa? Bahasa sastra Melayu.
Justru berdasarkan apa yang kami kemukakan di sini, jelaslah bahawa menjadi kewajipan bagi para asatizah. Asatizah ni guru-guru, menasihati muda-mudi untuk menghadiri majlis ilmu. Muda-mudi maksudnya kita tua boleh main dah, alhamdulillah. Kita kena fikir macam mana nak bagi orang muda main. Baru ni saya pergi ceramah di Langkawi kuliah subuh. Hak main tu semua orang pencen, nak cari orang muda seorang dua payah. Saya kata di Gurun, saya jumpa seorang hamba Allah pergi minum air rumah dia. Saya tengok rumah dia besar. Saya tanya pakcik kerja apa Dia kata saya pegang 2 jawatan. Kerja apa? RTM pun saya kerja, JKR pun saya kerja. Tu dia, macam mana boleh pegang dua-dua? Rehat tunggu mati, jaga kawasan rumah. Tu dia yang murung aku. JKR dia kata jaga kawasan rumah, pagi-pagi hijau pokok bunga. RTM rehat tunggu mati. Sebelum tu dia menega apa tu dia pencen. Kerja dia juri pokok bunga, bersih kawasan rumah, sembahyang 5 waktu, pergi masjid. Tiap-tiap malam bawa bini dia pergi mengaji. Pagi-pagi kuliah subuh. Kerja saya pergi tempat ibadat siang malam 5 waktu, bawa bini saya, anak-anak semua dah kahwin duduk luar dah. Balik raya setahun sekali, setahun 2 kali. Maka saya dengan bini saya, kerja kami sembahyang jemaah di masjid, kerja kami mengaji, kuliah subuh, kuliah maghrib. Sat pergi masjid Guang, sat pergi masjid Purwaja, sat pergi sana. Tu lah kerja kami dia. Pasal kami memegang 2 jawatan ni sekarang. Saya kata yang orang sini ni 2 jawatan tu yang duk nampak dalam masjid, muda-muda api tahu nak, tak ada. Kita kena cari jalan nak ajak orang muda main sama ke masjid tu. Kerana mereka mati, kita pun mati. Kadang-kadang mereka mati dulu pada kita. Tak tentu. Kadang-kadang mereka mati dulu pada kita. Sebab kita naik motor tayar 2, ada tayar 1. Pemuda yang bermotor tinggi, tinggi sungguh, tayar 1, mati dulu pada kita. Kita doa anak aku tak main, tak apa, lambat yang mati, tetap mati dulu dapat. Pasal nyok muda kadang luruh dulu pada nyok tua. Anak muda kadang mati dulu pada pak dah tua. Jadi baik kita mati sebagai orang yang berulang alik ke rumah Allah. Tak boleh tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu. Jangan seminggu sekali pergi masjid atau Jumaat hari lain tak pergi, supaya kita dengan rumah Allah tu tak berpisah. Lagi kerap kita pergi, lagi bagus. Dia kata para asatizah, guru kena nasihat muda-mudi untuk menghadiri majlis ilmu. Majlis itu boleh dibuat dengan membaca kitab-kitab tertentu. Cari yang mudah-mudah, nak cari yang payah-payah kok susah. Yang penting bagi anda seminit 2, dengar ayat 1-2 ayat Quran, 1-2 hadis. Membaca satu bab atau membincangkan sesuatu masalah secara ilmiah. Amalan seperti ini dapat menyelamatkan mereka dari membuang masa dan dari memperkatakan sesuatu yang sia-sia, fantasi, mimpi atau khayalan. Lah ni anak muda duk tengok TV, gambar Indonesia lah, gambar Korea lah. Lebih sakan lagi duk kalut dengan handphone masing-masing. Tengok handphone tu lebih banyak daripada tengok Quran. Quran tak tengok langsung, tengok handphone hari-hari. Tak tengok handphone rasa rugi. Apa WhatsApp baru masuk ni, apa mesej baru masuk, apa Facebook cerita apa ni. Itulah makanan harian mereka. Sehingga kan ada di kalangan mereka meninggalkan kewajipan yang sepatutnya. Amalan seperti ini dapat menyelamatkan mereka dari membuang masa. Kadang kita melihat sesetengah dari kita duduk bersahaja di dalam masjid, sedangkan dalam masa yang sama terdapat majlis ilmu. Hak mengaji pun banyak jenis. Kalau kita mengaji baru ni, saya mengajar di Langkawi, tajuk adab masjid. Kalau tidak salah 20 ke 30 adab masuk masjid. Salah satu adab masuk masjid ialah jangan duduk membelakangi guru yang mengajar. Ada satu masjid saya mengajar, masjid apa kot ni, belah Jitra. Saya pergi ceramah. Saya ceramah talam je ni. Dia duduk di tiang, dia talam lalu. Mana dia menghadap ke belakang, ke belah sana. Saya talam belah mentari naik. Dia pun talam mentari naik. Belakang dia sana di tiang. Saya ulang matan, dia ulang syarah. Oh, dia sambung hak kita lah. Orang betul kena menghadap orang yang mengajar. Tak, dia membelakangi. Dia memang kena mengaji, dia nak protes apa benda-benda ayat yang raja rasa tak sah, dia bunyi.
Tu satu orang. Ada lagi yang mengaji setengah-setengah masjid, dia mengaji duduk luar. Tiap-tiap kali masjid sembahyang maghrib, dia mesti duduk di luar. Untuk dia hurai-hurai apa-apa yang perlu hurai di luar. Tapi saya tak pernah kata apa, jangan, yang penting dia mengaji. Kukul pagi dia boleh duduk dalam, tak boleh duduk dalam panas punggung, dia duduk di luar. Ada sebahagian masjid, anak jemaah dia akan duduk di luar, 4-5 orang khas untuk mengaji di luar. Baik pada tak main langsung. Dia kata, siapa duduk di luar jangan mengaji, aku tak ada ilmu. Perkataan main terus dah. Baik pada tak mengaji langsung. Cuma yang mana lebih baik, di zaman Nabi SAW ada 3 orang yang masuk dalam majlis ilmu. Hak seorang duduk depan, dia tengok ada kosong di depan. Hak seorang duduk belakang sekali, hak seorang kona balik. Dan Sahih Bukhari, Rasulullah sabda, ada 3 orang yang main majlis ilmu. Hak pertama mendekatkan diri pada Allah, Allah dekat dengan dia. Hak kedua malu sikit duduk jauh, Allah malu dengan dia. Hak nombor 3 balik terus, Allah berpaling daripada majlis ilmu, Allah berpaling daripada dia. 3 jenis manusia dalam majlis ilmu dalam Sahih Bukhari disebutkan wujud di sepanjang zaman. Jadi yang penting kita hadir majlis ilmu supaya ilmu yang kita dapat itu boleh jadi panduan kepada kita. Kata ada lagi, mereka langsung tidak menghiraukan. Kadang kita melihat setengah dari kita duduk bersahaja dalam majlis masjid, sedangkan dalam masa yang sama terdapat majlis ilmu. Mereka langsung tidak menghiraukan majlis berkenaan dan menjauhkan diri dari mencampurinya. Bahkan mereka sengaja memperkatakan sesuatu yang sia-sia dengan meninggalkan majlis tersebut. Kemungkinan mereka berpendapat bahawa orang alim yang sedang menyampaikan kuliah tersebut bukan dari kalangan jemaah mereka. Atau mungkin juga terdapat individu tertentu yang melarang mereka daripada mencampuri majlis tersebut. Tak salah pergi mengaji kat ustaz, pergi mengaji kat majlis ilmu, ustaz tak ada kerja, dia kerja kata kat orang. Ini hang kena kata dengan dia. Alasannya ialah ilmu syariah itu mengandungi perkara khilafiyah yang perlu dijauhi. Astaghfirullah. Mereka sebenarnya tidak mampu untuk mengetahui bahawa syiar inilah sebenarnya yang meruntuhkan umat. Bahkan mereka juga tidak mampu membezakan antara yang kosong dan yang berisi. Ini kerana mereka tidak mempunyai neraca ilmiah disebabkan pemencilan mereka dari ilmu pengetahuan dan jauh dari sanak saudara yang berilmu. Sesungguhnya tidak ada daya upaya melainkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jika perkara ini berlaku, siapakah di kalangan kita yang benar-benar mencari keridhaan Allah dengan menuntut ilmu? Siapa pula yang tampil untuk memahami urusan agamanya dengan penuh rasa takut dan rendah diri, dengan segala sifat kehambaan seperti membaca Al-Quran, berzikir, beramal saleh, mengadakan qiyamul lail, dan mampu bersabar atas setiap cubaan dan rintangan hidup. Benarlah kata penyair, ilmu syarak Allah mengalir dengan terang. Di sini wujudnya saat-saat yang penuh hamparan permaidani. Jadi agama Allah ni terang benderang. Yang tengok tak nampak terang tu orang yang mempunyai mata kelabu saja. Yang tak nampak tak langsung tu orang yang punya mata buta saja. Yang tak nampak Islam ini satu ajaran yang indah bersinar, orang tu masih mempunyai masalah kelabu dalam mata hati dia. Yang punya masalah buta pada mata hati dia. Bila dia buta, dia tak nampak Islam ni elok, dia nampak buruk semua macam Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab, dia punya hati yang buta. Quran kata innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mata mereka tidak buta, tetapi hati mereka yang buta. Dalam surah Taha Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling daripada mengingati aku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami bangunkan dia di akhirat kelak di padang mahsyar dalam keadaan buta. Dia tanya Allah Ta'ala, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sesungguhnya dulu aku hidup di dunia sebagai orang yang celek. Allah Ta'ala jawab, kadzalika qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, lalu engkau lupakan ayat itu, hari ini engkau dilupakan.
Dulu masa hang hidup mai ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat Allah dua jenis, ayat berbentuk alam, ayat berbentuk ayat Quran. Ayat berbentuk alam seperti mana wujudnya matahari bulan, berlaku tsunami. Masa tsunami berlaku, tanda kebesaran Allah. Engkau lihat bagaimana air naik lebih daripada pokok nyok, menengelami bangunan-bangunan, naik kapal atas darat. Tak ada siapa boleh halang bila Allah kehendak air laut naik atas darat, yang nama dia, yang diberi nama tsunami. Itu tanda kebesaran Allah. Lepas itu hang lupa tanda kebesaran itu. Ayat kedua, ayat Quran. Masa hang baca ayat Quran ataupun hampir mengaji di masjid surah, dengar khutbah Jumaat, tu imam kata, tu guru kata riba itu haram, tapi masa hang beli rumah dengan pinjaman riba, hang beli kereta dengan pinjaman riba, hang masuk insurans cara tak betul, cara haram, hang lupa kata riba itu haram. Kalau orang mesua ke hang pergi hunsup lembu mampu di tengah jalan, hang marah. Padahal benda tu adalah murah. Lembu ni bayar hunsup 5 kupang ataupun percuma, tapi daging dia lembu tak sembelih, mampu kena belah kereta, hang marah. Hang bincang cara riba, hang sengap, sedangkan tu sama-sama haram. Ni banyak. Beli rumah ni kalau ambil pinjaman cara Islam, ambil 100,000 bayar 270,000. Beli cara riba, ambil 100,000 bayar tak sampai 270,000. Baik aku ambil cara judi, cara riba, yang penting bayar interest dia tak tinggi. Ambil cara Islam kat 300-400. Dia tinggi pinjaman cara Islami, dia ambil cara yang haram. Sedangkan hampir mengaji di mana pun orang amal riba tu haram. Masa orang baca ayat Quran kan, tak baca ayat Quran kan, orang ambil faham lebih ayat Quran, riba tu haram. Masa hang nak terlibat dengan riba, hang lupa ayat itu. Kadzalika atatka ayatuna. Hang mengaji dalam Quran kata, jangan makan harta orang lain secara batil, cara tak betul, itu haram. Hang hutang kawan hang sebab sengap tak bayar, hang tak berasa. Hang tak keluar zakat yang bukan hak hang, hang tak berasa haram. Sedangkan batil. Kalau orang hutang hang tak bayar, hang marah. Hang hutang Allah Ta'ala tak bayar, hang tak berasa apa. Mana hutang Allah Ta'ala? Sembahyang dulu tinggal tak qada, hutang Allah Ta'ala. Masa zaman muda dulu pernah tinggal sembahyang, tak pernah qada, tak pernah bayar hutang. Zakat dulu keluar tak habis, tak bayar hutang kepada Allah. Puasa dulu, zaman dulu pernah tinggal puasa, tak qada, berhutang dengan Allah. Orang hutang hang tak bayar, hang marah. Hang hutang Allah Ta'ala, hang lupa. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu pernah main ayat kami kan, hang lupa ayat itu. Kadzalika al-yawm, hari ini engkau dilupakan. Ayat dalam surah Taha sebut sedemikian. Jadi Islam ini cahaya yang terang, sehingga kan Imam Busayri kata dalam Quran dia sebut liyukhrijahum minadh-dhulumati ila an-nur, mengeluarkan manusia daripada pelbagai kegelapan kepada cahaya. Allah bawa Rasulullah untuk bawa cahaya. Islam ni cahaya yang terang. Nabi Muhammad diumpamakan sebagai matahari bulan dalam marhaban, dalam burdah. Anta syamsun, anta nurun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Engkau umpama matahari, engkau umpama bulan, engkau cahaya atas cahaya. Rasulullah diumpamakan sebagai cahaya oleh Allah dalam Quran. Sini qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya datang kepada kalian daripada Allah itu cahaya dan kitab yang terang. Imam Busayri kata, qad tunkirul ainu daw'a asy-syamsi min ramadi wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Yang mengingkari cahaya matahari yang terang ialah orang yang bermata kelabu. Yang mengingkari air yang tawar ialah orang yang demam, yang sampai pahit mulut. Dia rasa air, dia kata air ni pahit, ada pahit di mulut dia, air duduk tawar pasal. Dengan sebab mulut dia ada demam, dia kena hilangkan penyakit demam, dia menyalahkan air. Dengan sebab mata dia kelabu, dia menyalahkan cahaya matahari, dia kata matahari ini tak terang macam kemarin. Maka demikian juga Islam, syariat Allah itu mengalir dengan terang. Tiba-tiba ada orang tak nampak terang, tak nampak baik, tak nampak indah, dia kritik pula mana-mana hukum Islam, maka kelabu tu ada kat dia. Penyakit buta atau kelabu yang ada yang tidak dibuang, kelabu dengan sebab kejahilan dia. Itu diajar oleh agama kita. Ya Aba Zar, Nabi SAW bersabda, Ya Aba Zar, an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillahi khairul laka min an tusalliya
مئة ركعة ولا أن تغدو تتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. Hadis ni ma'ruf. Wahai Abu Zar, sesungguhnya kamu keluar berpagi-pagi untuk mempelajari satu ayat daripada kitab Allah, nescaya ia sudah terlebih baik bagimu daripada kamu mengerjakan 100 rakaat sembahyang sunat. Kita nak sembahyang tarawih 20 rakaat pun teruk tak bluetooth, tambah nak dapat 100 rakaat kena 5 malam sembahyang tarawih, 3 malam meloreh, teruk nak habis 20 rakaat. Tapi Allah bagi pahala 100 rakaat bagi hanya mempelajari satu ayat Quran. Alangkah baiknya kalau kita tiap-tiap hari boleh belajar satu ayat Quran, dapat pahala 100 rakaat. Saya pagi-pagi saya ajak satu ayat, 2 ayat baca tafsir di surau saya setiap hari kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu besok ni cuti, 6 hari lagi kuliah subuh, sehari 3 minit 5 minit ayat Quran, 1-2 ayat cukup. Kerana pahala dah 100 rakaat. Belajar satu ayat Quran bukan sama, lebih baik daripada 100 rakaat sembahyang sunat. Kita nak sembahyang sunat biasa ataupun dah teruk lah, maka kita diberikan pahala lebih daripada 100 rakaat dengan belajar sehari sekali mengaji satu ayat. Wahai Abu Zar, sesungguhnya kamu keluar daripada rumah kamu untuk mempelajari satu ayat Al-Quran adalah lebih baik bagimu daripada kamu sembahyang sunat 100 rakaat. Itu satu. Yang kedua, dan sesungguhnya kamu keluar untuk mempelajari satu bab ilmu pengetahuan. Bab apa? Babut taharah ataupun bab tayamum. Kita belajar bab tayamum, ada yang faham, ada yang tak faham. Hak faham ke tak faham, tak pernah tayamum semua hidup. Belajar habis ada satu bab, tapi semua hidup tak pernah tayamum, belum dia amalkan tayamum, sekadar belajar. Kamu dapat pahala 1000 rakaat walaupun kamu tak pernah amal benda kamu belajar. Itu sambungan hadis. Kamu keluar belajar satu bab ilmu pengetahuan, umila bihi, diamalkan bab itu. Babus salah kita amalkan, bukan babus salah. Babu salah tu bukan bab kitabus salah. Bab yang kecil. Satu babul haid wal nifas wal istihadah contohnya. Kamu belajar satu bab yang telah diamalkan, contohnya bab sembahyang kita amalkan, bab wuduk kita amalkan. Aw lam yu'mal bi, ataupun belum diamalkan, bab tayamum belajar tapi tak pernah amal. Yang penting habis satu bab. Bab tu kamu buat ke tak buat? Tak buat dengan sebab belum sampai tiba masa buat. Macam orang tak pernah pergi Mekah, dia belajar bab haji, habis bab haji, lepas tu tak pernah praktik. Bab umrah dia belajar, tak pernah buat umrah, tapi dia belajar, habis satu bab, dapat pahala lebih baik daripada 1000 rakaat. Walaupun tak pernah buat pergi umrah, tak pernah pergi haji, dia belajar bab umrah dan bab haji habis. Belajar bab zakat, tak pernah keluar zakat melainkan zakat fitrah. Zakat fitrah macam segantang murah, segantang orang ya. Bila zakat lain tak pernah lah. Terima zakat ada, nak bagi zakat tak ada duit. Belajar bab puasa, tak pernah puasa melainkan tunggu Ramadan pula. Satu bab yang kamu belajar, sama ada telah diamalkan, contoh dia bab wudu, hari-hari kamu berwudu, bab sembahyang, hari-hari kamu sembahyang, ataupun yang belum kamu amalkan, contoh dia bab tayamum, tak pernah tayamum semua hidup, bab mencuri, potong tangan, ngaji satu bab, hukum hudud dan sebagainya, kamu dapat pahala lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Rawahu Ibnu Majah. وقال الحافظ المنذري في الترغيب إسناده حسن. Bab yang akan datang ni kita masuk bab baru, haram mengeksploitasi rukhsah, haram mengambil kesempatan untuk memilih keringanan hukum. Dia mengaji banyak-banyak, dia nak pilih yang mudah-mudah saja, payah-payah tak mau. Tengok ada selisih ulama 2-3 pendapat, dia cari yang paling mudah, dia amal tu. Zikir lepas sembahyang, zikir doa ke pelan, tengok zikir pelan, tak zikir langsung, dia ambil tu. Dia cari yang mudah-mudah, dia kelas yang mudah-mudah. Yang tu tak boleh.
InsyaAllah ni kita semua akan datang. Turun tanda. Ini tanda bulan depan mencari tak jumpa kan. Saya bawa balik Indonesia lah, tak apa sihat. Pergi 5 hari. Pergi hari Sabtu, balik hari malam Khamis, malam kemarin. Tak apa boleh cakap Kedah, dia cakap Indonesia kan. Sesemua tu yang tak boleh cakap banyak. Hari ni 3 kuliah, 4 kuliah. Kuliah subuh hari tadi, tengah hari tadi kuliah sebelum Jumaat dengan khutbah Jumaat. Lepas tu petang tapi gurun lah ni malam ni. Esok ada 2 ni, 2 ke 3 esok. InsyaAllah akan datang kita semua. Ada soalan tak? 2-3 minit? Tak ada? Tak ada, kita semua akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.